الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah atau Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhumah, kata dia, lamma kana yawmu ghazwati Tabuk asaba an-nasa maja'ah faqalu ya Rasulullah law azinta lana fanahabna nawadihana faakalna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if'alu. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل لهم في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah ataupun Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma berkata, kata dia, ketika berlaku perang Tabuk, Nabi dan sahabat-sahabat Nabi telah ditimpa kelaparan yang hampir membawa kepada kebuluran. Tuan-tuan, kita dah banyak kali dah beritahu, perang Tabuk berlaku waktu cuaca sangat panas. Dan perang Tabuk berlaku sewaktu harga barang cukup mahal.
Sehingga kan Nabi SAW masa nak keluar perang Tabuk, Nabi bangkit berdiri, Nabi seru kepada sahabat-sahabat semua, siapa ada lebihan harta, bolehlah belanja untuk sabilillah pada tujuan perang Tabuk ini. Perang Tabuk jadi dalam keadaan yang macam tu punya teruk. Cuaca pun panas, keadaan ekonomi pun sangat teruk. Bila Nabi dan sahabat-sahabat turun dalam perang Tabuk, mereka keputusan makanan. Makanan tak ada. Bekal hak dibawa habis. Yang masih ada tinggal sikit aja. Sebahagian besar daripada sahabat dah habis bekalan dah. Dah keputusan bekalan. Makanan tak ada dah. Hanya sebahagian kecil aja daripada sahabat, itu pun masih tinggal baki sikit aja. Roti sekerat, buah tamar 2-3 biji, macam tu. Sedangkan perang masih tak habis lagi. Bila keadaan macam tu berlaku, sahabat-sahabat ni dalam kelaparan, bahkan hampir kebuluran. Faqalu, maka di kalangan sahabat ni ada yang kata kepada Nabi, ya Rasulullah, law azinta lana fanaharna nawadihana faakalna. Sebahagian daripada sahabat ni pergi dekat Nabi, mereka kata, ya Rasulullah, kalau kamu izinkan, kalau Tuan izinkan, kami nak sembelih unta yang kami guna untuk buat kenderaan mai perang ni. Tak ada benda nak makan. Sahabat pergi jumpa Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, kalau Tuan izinkan, unta hak kami duk guna buat kenderaan mai perang ni kami nak sembelih makan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'alu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar permintaan sahabat macam tu, Nabi kata if'alu. Nabi kata buatlah. Dah nak kata apa lagi? Benda nak makan tak ada. Sahabat mai habaq kami lapang, kami tak ada benda nak makan. Kalau ada, ni lah unta, kuda yang ada kami guna buat kenaikan, buat kenderaan mai perang, tu aja yang ada. Boleh tak boleh kami nak sembelih unta ni nak buat makan? Nabi nak jawab apa lagi? Nabi kata if'alu. Nabi kata buatlah apa yang kamu nak buat. Faja'a Umar radhiyallahu anhu. Faqala ya Rasulullah, in fa'alta qalla adh-dhahru. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dengar macam tu, dia pergi kat Nabi. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kalau sekiranya kita buat macam tu, kalau sekiranya unta hak jadi kenderaan kita tu kita sembelih buat makan, qalla adh-dhahru, kenderaan kita akan berkurangan. Tak lagi kita nak balik macam mana? Sayyidina Umar kata, walakin ud'uhum bifadli azwabihim summa du'ullaha lahum 'alayha bil barakah la'alla Allah an yaj'ala lahum fi dhalikal barakah. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, aku ada satu cadangan, aku ada satu idea. Apa kata kita tak asal sembelih unta yang kita duk buat kenderaan ni? Kita jangan sembelih sebab ini kenderaan kita. Apa kata kalau sekiranya kita minta semua sahabat ada ni, siapa yang masih ada makanan, semua mai serah dekat Nabi. Siapa yang ada korma 2 biji, 3 biji lagi pun mai serah dekat Nabi. Siapa ada roti sekeping 2 keping pun mai serah dekat Nabi. Siapa ada roti tinggal sekerat pun mai serah dekat Nabi. Siapa ada makanan, semua mai serah dekat Nabi. Kita himpun bubuh satu tempat. Ini cadangan Sayyidina Umar. Summa du'ullaha lahum 'alayha bil barakah. Kemudian dia kata, Tuan doa kepada Allah, minta Allah berkati makanan ini. La'alla Allah an yaj'ala lahum fi dhalikal barakah. Mudah-mudahan barangkali Allah bagi keberkatan pada makanan-makanan itu, makanan itu cukup untuk kita. Dia cadang macam tu dekat Nabi. Nabi dah bagi izin dah.
Pilah nak ambil unta mana pun nak sembelih, nak buat makan, pilah. Nabi kata. Sayyidina Umar kata jangan. Dia kata itu kenderaan kita. Saat lagi kita nak balik macam mana? Lah ni dia kata, aku nak bagi satu idea, aku nak bagi satu cadangan. Kita kutip semua makanan hak masih baki, hak masih ada, hak belen-belen ni, kita kutip himpun satu tempat. Tuhan minta doa kepada Allah supaya Allah berkati makanan ini. Mudah-mudahan cukup untuk kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Nabi kata okey. Pendapat Sayyidina Umar, idea Sayyidina Umar ni, Nabi kata okey. Nabi kata, "Fada'a binit'in fabasatahu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, minta mai satu nit'in, satu kulit menatang, kulit kering ni. Ambil wak mai satu kulit menatang, kita hampak di situ. Summa da'a bi fadli azwadihim. Kemudian Nabi kata, siapa ada belen-belen makanan, baki-baki makanan yang tak habis lagi, semua mai letak atas hamparan kulit ni. Nabi kata. Nabi ambil satu kulit, hampak. Nabi kata siapa ada makanan yang tak habis lagi, semua mai letak atas kulit ni. Semua mai lungguk satu tempat di sini. Faja'al ar-rajul yaji'u bikaffi zurah. Maka sahabat-sahabat Nabi pun gagau-gagau tengok ada gandum segenggam. Ambil gandum segenggam tu mai bubuk atas hamparan kulit tadi. Wa yaji'ul akhar bikaffi tamrin. Sebahagian lagi pula gagau-gagau dalam bekas dia, jumpa tamar 2-3 biji, adalah segenggam tamar mai bubuh atas hamparan kulit tadi. Wa yaji'ul akhar bikisrah. Sebahagian lagi pula gagau-gagau dalam bekas roti, ada sekerat aja lagi. Mai letak roti hak sekerat tu dia atas hamparan kulit tadi. Hatta jatama'a 'ala an-nid'i min dhalika syai'un yasir. Sehinggalah semua belen-belen makanan hak ada ni pakat bilungguk di situ, syai'un yasir. Kata Abu Hurairah, tu pun sikit aja ada, tak banyak pun. Lungguk-lungguk, kutik-kutik semua hak ada tu, lungguk tengok pun ada sikit aja. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Nabi pun terus angkat tangan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bagi keberkatan pada makanan yang tinggal sikit ni. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas Nabi doa, Nabi pun kata, khuzu fi aw'iyatikum. Nabi kata, lah ni masing-masing bawa bekas, mai ambil makanan hadu ada dalam lungguk ni. Masing-masing bawa bekas, mai ambil makanan hak duk lungguk di tengah ni. Ambil, bubuh penuh-penuh bekas masing-masing. Fa akhadhu fi aw'iyatihim. Maka depa pun pakat pi ambil bubuh penuh, pi ambil bubuh penuh, pi ambil bubuh penuh, pi hatta ma taraku fil askari wi'an illa mala'uhu. Sehinggalah semua orang hak jadi tentera yang turun dalam perang Tabuk ni dah ambil dah makanan, penuh dah bekas masing-masing. Hatta wa akilu hatta syabi'u. Pakat pi makan sampai kenyang belaka. Wa fadala. Tapi makanan hak duk ada atas hamparan tu masih lebih lagi. Itu dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi tengok semua orang dah ambil penuh-penuh bekas, bila Nabi tengok masing-masing pakat makan kenyang belaka dah, bila Nabi tengok atas hamparan tu duk ada banyak lagi makanan tak habis, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nabi kata, aku naik saksi tak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa aku bersuruh Allah. Nabi kata, wa yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fayuhjaba 'anil jannah. Nabi kata tak ada seorang pun hamba Allah yang pernah jumpa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, dan dia tidak ragu-ragu dengan kalimah ini, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan halang dia daripada masuk syurga Allah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita tengok. Daripada hadis ni dapat kita simpulkan, yang pertama, Nabi
dan para sahabat Nabi adalah golongan manusia yang paling teruk kena uji. Kalau kita hari ni rasa kita teruk sangat dah, tak teruk. Nabi SAW dan sahabat-sahabat dia paling teruk kena uji. Kesimpulan yang kedua, Nabi SAW walaupun dia manusia paling istimewa, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, tapi Nabi sentiasa dengar dan Nabi terima pendapat dan pandangan sahabat dia. Nabi, tuan-tuan, Nabi SAW bukan sahaja pemimpin. Nabi SAW ni Nabi dan manusia paling istimewa dan manusia paling mulia di sisi Allah atas muka bumi ni. Nabi boleh dengar pendapat orang dan Nabi boleh terima kalau pendapat itu betul. Asalkan kita tak boleh dengar pendapat orang. Nabi SAW boleh dengar pendapat Sayyidina Umar dan Nabi boleh terima pendapat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga daripada hadis tu dapat kita simpulkan doa Nabi dan doa orang-orang yang salihin, orang-orang yang baik-baik makbul di sisi Allah. Doa Nabi sudah pastilah. Doa orang yang baik-baik makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, untung jadi orang baik. Kita dah cerita dah bila anak Nabi meninggal dunia. Masa anak Nabi nak diletakkan di dalam liang tu, Nabi tanya dulu. Nabi tanya, siapa di kalangan kamu semua yang seingat dia tak ada buat dosa dalam masa sehari semalam ni? Nabi tanya dulu, di kalangan hampa ni siapa yang seingat dia tak ada buat dosa dalam sehari semalam ni? Satu sahabat kata, aku ya Rasulullah. Nabi kata, kamu turun dalam liang sambut jenazah anak aku. Istimewa jadi orang yang jaga diri daripada dosa. Istimewa. Biar orang tak tahu, kata kita baik pun tak apa. Allah tahu kata kita baik. Kita istimewa di sisi Allah. Nabi SAW menghargai orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang istimewa ini. Kesimpulan yang keempat, barakah adalah anugerah Allah yang sangat luar biasa. Berkat ni, yang kata berkat ni, barakah ni, anugerah Allah. Allah tak bagi dekat semua orang. Ramai orang panjang umur, tapi umurnya tak dapat keberkatan di sisi Allah. Tapi ada orang umur tak panjang mana, tapi umur yang Allah bagi kat dia tu berkat di sisi Allah. Maka lebih baik umur pendek tetapi umur itu diberkati Allah daripada umur panjang dimurkai Allah. Tapi adalah lebih baik kalau kita umur panjang dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkatan itu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kepada orang yang Allah pilih. Yang kelima yang dapat kita simpulkan daripada hadis ni ialah keyakinan kepada Allah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan membawa hasil. Tengok Nabi buat kesimpulan last tadi. Nabi kata, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nabi kata, aku naik saksi tak ada Tuhan melainkan Allah. Ni hak boleh bagi berkat kepada makanan yang sikit tapi cukup untuk orang ramai ni ialah Allah. Aku yakin Allah ada. Nabi kata yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kata tak ada satu manusia yang tidak syak terhadap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah melainkan Allah janji kepada dia syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita orang Islam, kita mesti yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Islam, kita tahu Allah saja yang tahu kita buat ni betul ke tak betul. Allah tahu. Kita sebagai orang Islam, kita yakin yang menilai kita akhir sekali ialah Allah Subhanahu wa taala. Penilaian manusia tak mesti tepat. Manusia kadang-kadang dia kata satu orang tu baik, sebenarnya kawan tu tak baik. Dia tertipu dengan kawan tu.
Manusia kadang-kadang dia kata satu orang tu jahat, sebenarnya orang tu baik. Dia tertipu dengan penilaian dia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia kata orang tu baik, orang tu tentu baik. Penilaian Allah adalah penilaian yang muhtamad. Maka biarlah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah sahaja yang berhak menilai, dan pembalasan hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita memilih untuk baca Bahrul Mazi jilid 11, sempena dengan raya haji yang nak main ni. Bahrul Mazi jilid 11, kita baca Abwabul Adahi. Abwabul Adahi ataupun bab korban an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jilid 11 muka surat 8. Jilid 11 muka surat 8. Kata dia bab ma jaa fi fadlil udhiyah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyebutkan kelebihan sembelih korban. Ni tuan-tuan, raya haji nak mai 2 minggu lebih kurang lagi. Raya haji, di antara benda yang dituntut kita buat ialah buat korban, buat sembelih korban. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sadaqallahul azim. Maksud dia firman Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak nak ambil daging dan darah-darah binatang korban. Kita buat korban, Allah bukan nak daging tu. Allah bukan nak darah binatang yang kita tumpahkan tu. Allah tak mau daging, tak mau darah ni semua, Allah tak mau. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menilai ketakwaan di dalam diri orang yang buat korban itu. Kita buat korban kerana kita percaya pada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hari ini ada orang buat main-main. Bila orang kata kita korban binatang, binatang tu itu akan jadi kenderaan kita di hari akhirat. Ada orang buat gelak-gelak main. Dia kata, dia kata takkan nak pergi syurga esok nak naik kambing. Takkan nak pergi syurga esok nak naik lembu. Dia kata kita duduk atas dunia pun kita boleh naik kereta elok-elok. Takkan esok pergi syurga, esok kita nak naik lembu, nak naik kambing. Dia buat main-main. Sedangkan Nabi SAW kata orang yang buat korban, maka korban itu akan menjadi tunggangan dia di hari akhirat esok. Apa maksud? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting apa yang Tuhan nak bagi kat kita di sana esok adalah yang terbaik. Bukan macam yang kita gambarkan dalam kotak dangkal kita masa di atas dunia ni. Ini bermakna kita yakin kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba kita baca. Dia kata bab ma jaa fi fadlil udhiyah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyebutkan kelebihan sembelih korban. Ketahuilah saudaraku, bermula sembelih korban itu ialah sembelih unta atau lembu atau biri-biri. Itu makna sembelih korban. Kerana berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari raya haji sehinggalah akhir hari tasyrik. Tempoh korban itu ialah dia mula daripada lepas semayang raya haji sehinggalah hari 13 daripada Zulhijjah, hari tasyrik yang pengambil. Itu tempoh dia. Pernah berlaku zaman Nabi SAW, satu orang sahabat, bila Nabi di dalam khutbah raya haji, Nabi bagi tahu kata sembelih korban buat selepas semayang raya ni. Dia terkejut sebab dia dah buat dah semalam. Bila habis Nabi khutbah, dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku sudah pun berkorban. Aku korban semalam. Nabi kata, itu bukan korban udhiyah, tetapi itu sembelihan biasa. Nabi kata. Dia kata, tapi ya Rasulullah, dia kata, kita sembelih ni untuk nak guna hari raya. Dia kata, kalau lepas semayang raya baru sembelih, nak masak, nak apa raya, jadi tak boleh makan lah. Itu pasal saya sembelih dulu, supaya boleh makan masa raya. Dia ada alatan logik dia.
Rupa-rupanya ibadah dia tak melihat logik. Rupa-rupanya sembelih korban tetap bermula selepas daripada sembahyang raya. Maka sembelihan yang kamu buat tu Nabi kata jadi sembelih biasa, tak ada apa-apa, dapat pahala tapi tidak dapat pahala seumpama pahala korban. Begitu. Baik. Dan disedekahkan daging itu setengahnya kepada jiran, setengahnya kepada fuqara dan masakin, dan setengahnya diberi makan kepada ahli di rumah. Sebagaimana lagi akan dinyatakan bicaranya di dalam bab yang akan datang. Daging hak kita sembelih tadi ni, kalau kambing seekor bahagi 3. Satu dia kata bagi kepada fuqara dan masakin, bagi orang miskin. 1/3 lagi bagi kepada jiran sebelah-sebelah rumah. Dan 1/3 lagi dia kata guna untuk makan kita dan anak pinak kita dalam rumah. Itu sebaik-baiknya kita agih-agihkan daging korban kita itu. Maka amatlah dituntut akan dia oleh syarak. Korban ni agama suruh sangat-sangat. Itu sebab tuan-tuan, di kalangan mazhab sendiri khilaf tentang benda ni. Sebahagian mazhab kata wajib korban. Wajib korban. Pasal apa? Pasal Nabi SAW daripada tahun Nabi hijrah ke Madinah sehinggalah Nabi wafat, tiap-tiap tahun Nabi buat korban. Maka sebahagian ulama mengatakan korban ni wajib. Pasal apa? Pasti Nabi buat tiap-tiap tahun sehingga Nabi wafat. Bila Nabi buat tiap-tiap tahun, benda ni wajib. Itu pendapat sebahagian ulama. Tetapi Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama dia kata sunat. Begitu. Walau bagaimanapun, korban ni sangat-sangat dituntut pada orang yang mampu. Satu panggu RM150, satu panggu RM180, satu panggu RM200. Apa salahnya RM200 setahun kita buat keluar untuk ibadah yang sangat-sangat dituntut oleh agama ni. Sehingga kata setengah ulama wajib, ni dia beritahu dah. Sehingga kata setengah ulama wajib bagi orang yang berkemudahan nafkahnya. Bagi orang yang ada lebihan duit sudah jadi wajib. Kata sebahagian ulama begitu. Dan kata setengahnya sunat. Maka barang siapa nak mempersediakan tunggangan bagi negeri akhirat, maka pilihlah mana-mana binatang, sama ada unta atau lembu atau biri-biri, buatlah korban di dunia ini. Itu dia kata. Siapa nak di hari akhirat itu ada kenderaan, dia kata, buatlah korban di atas dunia ni. Tuan-tuan, kenderaan ni penting, tuan-tuan. Kalau tak ada kenderaan atas dunia ni, nak main mengaji payah. Kalau kenderaan tak ada atas dunia ni, nak main mengaji pun payah. Kenderaan ni penting. Tak boleh beli kereta ada motor pun tak apa. Motor pun kenderaan juga. Tak boleh sembelih lembu, sembelih kambing pun tak apa. Kambing pun dia juga. Itu maksudnya. Kalau kita rasa kenderaan di atas dunia ni bukan aksesori tetapi necessity, orang putih kata. Kenderaan atas dunia ni bukan aksesori, bukan satu benda orang kata nak bermewah-mewah saja, tetapi dia sudah jadi necessity, sudah jadi satu keperluan. Kereta ni satu keperluan, tak ada kereta ni susah. Maka demikianlah kita di hari akhirat itu, kalau sekiranya tak ada kenderaan kita susah. Maka nak ada kenderaan di hari akhirat itu, buatlah korban masa hidup di atas dunia. Begitu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala amat suka akan orang yang berkorban itu. Dan pahala bagi orang yang berkorban itu tak terkira banyaknya. Dia kata pahala di sisi Allah hanya Allah yang mengetahui. Berapa banyak pahala Tuhan nak bagi, kita tak tahu, tuan-tuan. Allah sahaja yang tahu berapa banyak pahala dia nak bagi ke kita. Sebagaimana datang hadis riwayat At-Tirmizi, kata dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi isterinya, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan tengok, Sayyidatina Aisyah ni bukan sahaja isteri, bahkan dia kata sahabat Nabi. Bukan sahaja isteri, bahkan Aisyah sahabat Nabi. Dia bukan sahaja isteri duduk di rumah masak makan untuk Nabi, basuh kain baju Nabi aja, tapi dia satu orang sahabat Nabi yang berkongsi suka duka dengan Nabi, bahkan ilmu Nabi dia kutip habis-habisan.
Ni Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ia tidak beramal anak Adam di atas amal min zaidah pada hari raya haji itu yang lebih suka kepada Allah daripada menumpahkan darah, menyembelih binatang kerana korban dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah kata, Nabi SAW bersabda, Nabi kata dalam banyak-banyak amalan di atas muka bumi ini, amalan yang paling Nabi suka ialah orang tu buat korban bila tiba hari raya haji. Aisyah kata begitu. Kata hadis tu, innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Dan bahawasanya datang ia supaya dinaik dan ditunggang oleh tuannya pada hari kiamat dengan cukup juzuk-juzuk tubuhnya, dengan tanduknya, dengan bulunya dan dengan kukunya. Itu dia. Nabi SAW kata, siapa buat korban di hari akhirat esok, natang ni mai balik dekat dia sebiji macam dia di atas dunia. Sebiji mai macam dia di atas dunia, dengan ada bulunya, dengan semua serba-serbi ada. Macam mana dia atas dunia, macam itulah dia dibangkitkan di hari akhirat itu kepada orang yang mengkorbankan dia. Sambung hadis tu, dia kata, wa inna dam la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsah. Dan bahawasanya darah sembelih itu jatuh daripada Allah dengan satu tempat dahulu daripada jatuh ia kepada bumi, yakni Allah Ta'ala qabul akan ibadah itu sebelum jatuh darah sembelihan itu ke bumi. Orang buat korban ni, pisau kena aja tengkok lembu tu, kena aja tengkok kambing tu, potong aja darah sebelum jatuh atas bumi tu, Allah sudah terima ibadah korban kita. Nak habang, kata Allah, sangat-sangat nak orang buat korban, dan Allah sangat-sangat nak bagi pahala kepada orang yang buat korban. Nak habang, kata cepatnya pahala diberikan oleh Allah kepada orang yang buat korban ni. Potong aja tengkok lembu tu, darah merecik keluar tu sebelum jatuh ke bumi, Allah sudah terima ibadah itu, pahala dah dapat dekat orang yang melakukan ibadat korban ini. Maka manakala mengetahui seseorang akan yang demikian itu, maka hendaklah bersihkan olehmu semua akan dirimu dengan sebabnya. Jadikanlah di dalam niat hati menyembelih itu sebagai dapat satu kurnia Tuhan dengan percuma daripadanya. Itu dia. Kita buat sembelih korban ni bermakna kita bersih diri kita daripada dosa. Tuan-tuan, ada macam-macam cara kita boleh bersih kesilapan yang kita buat selama ni. Kita semua ada silap, semua ada dosa. Sama ada kita sedang ataupun kita tak sedang, kita selalu nampak silap orang, kita selalu nampak dosa orang, kita selalu nampak salah orang. Kita terlupa silap kita, dosa kita, salah kita, kita terlupa. Hakikatnya semua orang ada dosa, ada salah, ada silap. Kesilapan, dosa dan kesalahan yang kita buat ni, Allah boleh hapuskan dengan beberapa cara. Selain daripada dengan minta ampun kepada Allah, selain daripada dengan bertaubat, ada juga cara-cara lain. Di antaranya ialah dengan sedekah. Kita bagi sedekah, kita bagi, kita punya dosa Tuhan tolak. Kita bagi, kita punya dosa Tuhan tolak. Itu disebut oleh Nabi SAW dalam hadis dia. Yang kedua, ini korban ni. Kita buat ibadat korban ni, dosa kita dipadam oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara kita nak tolak dosa kita, kesalahan kita, kesilapan yang kita buat, macam mana? Ini di antara caranya. Kata Imam At-Tirmizi, bermula hadis ini gharib, dan lagi katanya, dan diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, bahwasanya sabda ia pada udhiyah, yakni pada korban itu, bagi tuannya, yakni bagi orang yang buat korban itu, dengan tiap-tiap bulu binatang itu hasanah, yakni pahala. Kalau kita buat lembu, lagi besar lembu, lagi banyak bulu, lagi banyak pahala kita dapat. Kalau kita buat kambing, maka besar mana kambing, banyak mana bulu, banyak tu hasanah, pahala diberikan oleh Allah kepada kita. Dan diriwayatkan dengan segala tanduknya. Dan ada hadis kata berapa tanduk, demikian banyak pahalanya. Begitu. Tajuk lain dia kata bab ma jaa fil udhiyah bikabshaini.
Iaitu bab yang datang pada menyatakan korban dengan 2 ekor kibas. Ini dia nak beritahu, kata sebaik-baik korban itu ialah sembelih 2 ekor kibas. Ketahuilah saudaraku, dalam bab ini akan dibicarakan beberapa masalah. Maka dengarlah hadisnya lebih dulu, iaitu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas radhiyallahu anhu qala dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini. Diriwayatkan bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia telah berkorban Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 2 ekor kibas yang berwarna hitam bercampur putih keduanya dan bertanduk keduanya. Itu dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa buat korban 2 ekor kibas. Kibas itu kibas yang sudah bertanduk. Sekali kita nanti tengok umur-umur menatang yang boleh kita guna untuk nak buat korban. Nabi SAW biasa buat korban dengan kibas yang warnanya hitam bertumpuk putih, dan juga kibas itu kibas yang sudah bertanduk. Begitu. Masalah harus seorang berkorban dengan beberapa ekor binatang dengan dalil Nabi ada buat seperti hadis di atas itu. Bukanlah tertentu 2 ekor sahaja pada seorang, bahkan boleh lebih dan boleh kurang. Jadi korban boleh buat seekor, boleh buat 2 ekor, boleh buat 7 ekor, berapa pun boleh buat. Bergantung kepada kemampuan kita. Yang penting kita buat tu ikhlas. Kalau buat 100 ekor lembu, dia seorang, tapi dengan tujuan nak berbangga-bangga pun tak ada apa juga. Sebab ayat Quran kita baca tadi, Tuhan kata dia nak tengok takwa di dalam hati manusia. Kalau kita buat seekor kambing aja, tapi ni saja yang kita mampu dan kita buat kerana Allah, besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata tetapi seorang yang berkorban dengan seekor biri-biri ataupun lembu ataupun unta ataupun lebih lagi, maka tiadalah dia ambil sembelih sebarang biri-biri atau sebarang lembu ataupun sebarang unta, bahkan semuanya dengan undang-undang umurnya dan rupanya. Dia ada peraturan berapa umur dan sebagainya, ada peraturan, dan ada peraturan rupa dia. Mesti lembu, kambing ni tak cacat dan sebagainya. Dan jangan ada cacat celah yang mengaibkan. Tak mau menatang tu menatang yang ada cacat yang mengaibkan. Contoh cacat yang mengaibkan, capit, kaki capit. Sekira-kira capit sampai nak berjalan tak boleh, tak mau. Ataupun telinga kudung sebelah, tak mau. Berbeza pendapat ulama dari segi tanduk patah. Kalau tanduk patah boleh tak boleh buat korban? Dalam mazhab Syafi'i dia kata boleh. Kerana tanduk tidak termasuk di dalam juzuk yang dimakan. Dia kata. Ini dia ada perbincangan dia. Seperti akan datang pada bab-bab dan pada masalah-masalahnya. Masalah. Dia kata harus berkorban dengan lembu atau biri-biri yang tiada bertanduk dengan ijma' ulama. Kalau tak ada tanduk langsung pun boleh untuk nak buat korban. Berkata ulama, sunat menyembelih yang bertanduk sebagaimana perbuatan Nabi. Sebab Nabi bila nak sembelih menatang korban, Nabi pilih yang bertanduk. Maka kita pilih yang bertanduk, itu sunat. Tapi kalau tak ada, yang ada semua tak ada tanduk, boleh buat korban binatang yang tidak ada tanduk. Tapi kalau dapat hak tanduk dengan niat nak ikut Nabi, itu lagi baik. Itu maksud dia. Tuan-tuan, kita ni apa pun kalau kita ingat nak ikut Nabi, pahala dapat. Apa pun kalau kita ingat kita buat tu kerana nak ikut Nabi, dapat pahala. Pahala buat tu pun dapat, pahala ikut sunnah pula satu lagi dapat. Maka langsung tak rugi orang yang suka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah bersalah-salahan mereka itu pada yang bertanduk patah. Maka mengharus akan dia oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama, sama ada ia berdarah ataupun tiada. Imam Syafi'i kata kalau tanduk patah tak apa, dia kata. Dan memakruh akan dia oleh Imam Malik apabila ada ia berdarah dan menjadi ia akan dia aib. Imam Malik kata kalau tanduk tu patah keluar darah, makruh kita buat korban. Buat juga sah, tapi makruh, dia kata.
Dan telah ijma' mereka itu atas sunat mengeloknya dan memilih yang sesempurnanya. Tapi semua ulama' kata sunat kita pilih hak paling elok. Cari hak tanduk elok dan sebagainya, itu paling baik. Benda ni tuan-tuan, kita nak mempersembahkan kepada Allah. Nak sembahkan kepada Allah, tentulah kita nak yang elok-elok. Kita nak bagi dekat orang pun kita pilih hak elok. Orang ni makhluk Allah saja. Ini kita nak bagi dekat Allah, Tuhan yang mencipta semua benda. Macam mana kita nak bagi hak elok sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Masalah, dia kata sunat mencarikan elok warna binatang yang dikorbankan. Warna pun dia ambil kira. Dan sesungguhnya telah ijma' ulama' atasnya. Dan berkata ashab kita, bermula yang lebih afdalnya ialah putih. Kalau boleh dapat lembu kalau putih. Kalau boleh dapat kambing putih. Kalau ada metalik, ambil metalik. Kan? Putih dengan metalik, metalik mahal lagi. Kalau tak ada, putih. Memang tak ada lah metalik. Bermula yang afdalnya bulu putih. Kemudian kuning. Kuning ni masuk ke emas-emasan tu. Kalau kambing kampung ni, ke emas-emasan tu. Kemudian kelabu. Kalau tak dapat, cari kelabu. Kemudian yang bercampur warna, setengah putih, setengah hitam. Dia kata ini dia ambil daripada syarah Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Susunan tu. Begitu. Kata Anas, wa zabahahuma biyadihi, dan telah menyembelih Nabi SAW akan kedua-dua ekor kibas yang disifatkan tadi dengan tangan Nabi sendiri. Ini paling afdal. Kita buat korban, kita sembelih. Ada orang laki-laki kita lah ni, jangan sembelih kambing, jangan sembelih lembu, sembelih ayam pun takut. Orang sembelih pun dia pengsan. Laki-laki apa? Sembelih ayam. Bagi dia suruh sembelih pucat daripada rambut sampai kaki, pucat. Tak boleh, saya tak beza, saya tak beza. Tak apa, tolong pegang. Dia kata, tolong pegang, kawan nak sembelih. Pegang ayam tak mati lagi, dia pengsan dulu. Tak boleh lah. Orang laki-laki kena boleh lah. Tak boleh sembelih lembu, tak boleh sembelih kambing, sembelih ayam boleh jadilah. Biasakan kita tu sifat rajulah kita, sifat laki-laki kita tu kena ada. Sifat laki-laki kena ada. Nabi SAW dia dengan kelelakian dia sembelih sendiri. Dia sembelih sendiri. Maka di sini dapat kita beberapa hukum yang disebut akan dia oleh Imam An-Nawawi. Masalah, sunatlah seseorang itu memerintah dengan sendirinya pada menyembelih korbannya. Sunat dia sendiri. Dan jangan diwakilkan dia melainkan kerana uzur. Dan jangan diwakilkan melainkan uzur. Kalau tak boleh sembelih pun, tolong pergi pegang ekor ke apa jadilah. Ada ambil bahagian dalam nak sembelih tu. Kan? Tak ada pegang tali belah hujung-hujung balik pokok sawah pun jadi ya. Ada di tempat sembelih tu setidak-tidaknya, dia kata. Ini berdasarkan syarah Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Dan jikalau dia orang jahat dan hampir cukup umur sekalipun, dengan kerana Nabi kita memperbuat yang demikian itu. Kalau dia ni jenis orang jahat pun, dia ni hak buat korban ni jenis jahat ni orang. Kan? Bagi ada juga di tempat nak sembelih tu, kalau boleh dia sembelih juga. Tak ada masalah. Orang jahat sembelih tak ada masalah. Syarat dia Islam saja. Begitu. Adapun perempuan, maka sunat baginya mewakilkan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Majmu'. Orang perempuan sunat dia wakilkan kepada orang lain. Orang perempuan boleh tak sembelih lembu, sembelih ayam, sembelih apa? Orang perempuan boleh tak? Boleh, tak salah. Saya baca dalam internet daripada sebar lah ni, daripada kata KFC tak boleh makan. Pasal apa? Kunun-kunun cerita ada satu ustaz mana akan pergi tengok di tempat orang sembelih ayam KFC ni, pergi tengok orang perempuan sembelih ayam. Maka ustaz tu kata tak boleh makan ayam yang disembelih oleh orang perempuan. Tak betul. Orang perempuan sembelih boleh makan. Cuma di sisi mazhab Syafi'i dia memakruhkan orang perempuan sembelih ayam. Tapi orang perempuan sembelih ayam, orang perempuan yang Islam sembelih ayam itu halal dimakan. Begitu. Dan khunsa pun seumpamanya juga. Khunsa pun serupa macam perempuan juga. Kalau sekiranya dia sembelih, makruh. Tapi sembelihan itu boleh dimakan.
Sunat dia mewakilkan pada orang laki-laki untuk sembelih. Begitu. Masalah harus berwakil menyembelih korban itu kepada seorang muslim dengan tiada khilaf. Tetapi pula sunat hadir tuan korban pada sembelihan wakil itu. Kalau boleh kita biada di tempat sembelihan itu. Dan jikalau tuannya itu buta sekalipun, kalau buta pun tiada dalam majlis sembelihan itu. Orang buta pun sunat tiada di situ. Duduk dalam majlis itu, tuan-tuan. Ni macam majlis ilmu ni. Majlis ilmu ni kalau tuan-tuan mai duduk lena pun dapat pahala. Ni majlis ilmu kita ni, kita mai duduk lena dalam majlis ni. Dengar tajuk sembelih korban tadi, nak hantu aja dengar pula dia. Assalamualaikum, habislah. Habis awal dia malam ni. Dapat pahala. Jangan duk kata apa kat dia, dapat pahala tu syekh tu. Balik lagi dia tanya balik tadi apa yang menarik tadi, dia kata, kata hang bukan pi tadi. Aku terlelap ni pun. Pahala boleh. Ilmu aja tak boleh. Kan? Pahala boleh. Demikian hadir di dalam tempat orang buat sembelih korban. Hadir tu dapat pahala. Orang buta tengok tak nampak pun, hadir itu dapat pahala, dia kata. Kerana Nabi SAW menyuruh yang demikian itu. Dia. Dan makruh diwakilkan Yahudi ataupun Nasrani menyembelihnya. Ini Yahudi Nasrani dalam maksud kata ahli kitab. Kalau wakil kepada mereka untuk sembelih, makruh di sisi mazhab Syafi'i. Inilah mazhab kita dan mazhab ulama sekaliannya. Melainkan Imam Malik pada salah satu daripada dua riwayat, maka bahawa tiada mengharuskan ia akan dia. Imam Malik kata tak boleh. Ahli kitab sembelih tak boleh. Mesti orang Islam sembelih. Mazhab Syafi'i dia kata boleh. Harus dia kata. Dan harus pula diwakilkan budak-budak dan kepada perempuan yang haid untuk sembelih, tetapi makruh. Bukan sahaja orang perempuan boleh sembelih. Orang perempuan tengah datang haid pun kalau sembelih boleh, tetapi makruh. Dia kata begitu. Dan bermula yang lebih afdalnya bahawa diwakilkan kepada muslim yang reti bab menyembelih dan bab korban. Paling baik kita bagi orang yang reti. Orang yang reti. Kerana bahawasanya ialah yang lebih tahu tentang syaratnya dan sunatnya. Wallahu a'lam. Dia kata, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu lagi wasamma wa kabbara, dan mengucap basmalah dan mengucap takbir pada waktu menyembelih itu. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW masa nak sembelih tu, Nabi kata, dan takbir pada masa mula menyembelih korban itu. Macam kata tadi. Dan menyembelih sekalian sembelihan atas mazhab Syafi'i. Dan adapun pada mazhab yang lain telah ditafsirkan keterangannya pada Abwaabus Sayd. Dan bunyi takbirnya dan tasmiyahnya iaitu bismillahi wallahu akbar. Macam tu. Kata Anas lagi, wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan meletak Nabi SAW akan kakinya, yakni kaki Nabi, pada leher kedua. Nabi sembelih kibas seorang dia ya. Nabi dia sembelih kibas seorang dia aja. Kita pelekoh 4-5 orang kan. Nabi ni yang kata kelelakian, sifat kelelakian yang ada dekat Nabi tu, seorang dia aja dia boleh sembelih. Dia perebah kibas tu, dia letak, dia sendai kaki dia di atas papan tengkok kibas tu, dia sembelih. Nabi boleh buat macam tu. Kemudian daripada telah ditidurkan di lambungnya yang kiri, lalu disembelihnya. Dia Nabi buat lagu tu. Jadi kita lah kalau tak mampu, tak sahlah pergi pelekoh seorang lagu tu. Dari lembu tu dia bagi penerajang sebiji. Kita lepas ke mana, kita masuk hospital, jadi pasal. Nabi lailah. Kalau mampu buat bila. Begitu. Masalah. Setengah daripada kelakuan menyembelih itu ialah menidurkan binatang itu ke atas lambung yang kiri. Seperti mana perbuatan Nabi SAW. Dan hanya saja memperbuat Nabi akan yang demikian itu, supaya kejap dan supaya boleh berkuat, dan tiada pula menggelepak sembelihan akan kepalanya. Itu dia. Nabi buat lagu tu supaya menatang tu tak kelupang. Kalau kelupang maka jadilah tiada boleh menyempurnakan sembelih ataupun menyakiti akan dia. Kalau tak pegang betul-betul,
lembu tu dia puntau lagi, dia ronta, dia kelupong sekali lagi. Kalau sembelih tu sempurna juga, putih juga, orang marah dengan orang halkum dia, lembu tu pun sakit lah. Pasal kita duk jirih dia tu, tak boleh lah menyakitkan binatang. Satu. Yang kedua, kok takut tak dan putih orang tu, lembu tu diterajang, kita naik ke atas pokok sawah. Maka sembelihan yang tak putih orang marah dengan orang halkum ni, sembelihan tak sah. Lembu tu pergi kambing saja. Dengan kerana itu, kena pastikan dipegang elok-elok. Sekira-kira mudah sembelih itu tak menyakitkan binatang dan tak menimbulkan masalah kepada kita kemudiannya. Begitu. Baik. Dia kata tetapi hadis ini baik, habis. Kita tengok bab ma jaa fil udhiyah 'anil mayyit. Ini orang kita duk buat. Boleh tak boleh kita buat korban untuk orang yang dah mati? Siapa kata wan kita ke, ibu bapa kita ke, siapa anak kita ke, siapa adik-beradik kita yang dah mati, kita ingat nak buat korban untuk dia. Boleh tak boleh? Begitu. Kita ambil dua panggung, satu untuk kita, satu untuk dia. Boleh tak boleh buat untuk orang mati? Dia kata bab yang datang pada menyatakan hadis membuat korban bagi si mati. Ketahuilah saudaraku, bermula buat korban bagi si mati itu ada khilaf ulama padanya. Tentang kita ni, bab korban ni pun macam-macam orang duk tak faham banyak. Tadi petang nak keluar mai tadi ada kawan telefon. Ustaz ni nak tanya satu ni. Masjid kami dia kata nak buat korban 8 ekor lembu. 8 ekor lembu. 8 ekor kali 7. 8 kali 7 apa? 56 orang terlibat. 8 ekor lembu. Jadi kita sembelih 8 ni. Lepas itu kita nak bahagi daging. Bolehkah dia ni masuk hak lembu nombor 1 punya, dia ambil daging nombor 6 punya? Bolehkah dia kata begitu? Pasal apa? Sembelih tak lagi. Kalau nak tunggu, kawan hak lembu mula tu nak tunggu sampai 2-3 jam. Jadi dia kata kita bagi dia jadi bercamuk lah. Dia ni korban hak lembu nombor 1 tu, dia ambil bahagian daging hak lembu nombor 5, ambil lembu nombor 6. Boleh kan? Tak boleh Ustaz, dia kata buat begitu. Itu orang tanya kan? Itu satu benda yang kadang-kadang kita tak teringat. Bila jadi baru macam mana nak buat, macam mana nak buat. Ustaz, satu lembu 7 orang kan, 7 panggung. Dia kata boleh tak boleh kita share 10 orang? Dia tanya lagu tu apa dah? Boleh tak boleh? Dia kata nak share 10 orang. Itu pun satu soalan juga. Mesti ada jawapan bagi tiap-tiap soalan. Likul di soal jawab. Bagi tiap soalan ada jawapan lah. Ustaz, macam tempat kami ni sembelih 8 ekor lembu. Dia kata. Jadi kawan nak ambil bahagian lapah, nak ambil bahagian potong daging apa semua ni, mereka tak mau ambil upah. Mereka kata kami tolong ikhlas. Lillahi ta'ala aja tolong ni, kira gotong royong seronok-seronok buat kerja ramai-ramai. Orang kampung ni tak mau ambil upah apa, bagi duit apa tak mau ambil. Tapi dia nak ambil bahagian daripada daging. Boleh tak boleh? Tu pula tanya. Kan? Banyak masalah yang timbul daripada ibadat yang kita dah buat berapa puluh tahun dah. Banyak apanya kemuskilan yang mungkin timbul. Ini kita nak kena baca. Buat ibadat tuan-tuan, kalau main agak-agak tak syam. Kita buat ibadat, lepas tu tak apa nak clear, tak apa nak pasti, tak apa nak jelas. Betul-betul lagu mana ni agama kata cincai? Boleh cincai ke buat ibadat? Tak boleh. Sama dengan tajuk kita baca ni, fil udhiyah 'anil mayyit. Boleh tak boleh kita buat sembelihan, kita ingat yang ni untuk orang yang dah mati? Boleh tak boleh? Dia kata ada khilaf ulama pada ni. Setengah meluluskan dan setengahnya tiada. Sebahagian ulama kata boleh, sebahagian ulama kata tak boleh. Sebagaimana kenyataan di akhir bab ini, dan dengar dahulu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ali annahu kana yudhi bikabshaini ahadihima 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih wal akhar an nafsihi. Diriwayatkan daripada sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, bahwasanya adalah Ali membuat korban dengan 2 kibas. Satu untuk Nabi,
Yang ini memperbuatkan bagi Nabi SAW kemudian daripada wafat Nabi. Dan yang lain itu untuk dirinya. Sayyidina Ali pernah dia korban 2 ekor kibas. Satu dia kata untuk dia, satu untuk Nabi yang sudah wafat. Begitu. Faqila lahu faqala amarani bih, yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ad'uhu abada. Itu dia. Maka ditanya orang kepada Ali. Maka kata Sayyidina Ali telah menyuruh akan daku dengannya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada aku tinggalkan dia selama-lamanya. Bila dia buat lagu tu, Sayyidina Ali, Nabi dah wafat dah, dia sembelih 2 ekor kibas sebagai korban raya haji ni. Sekok dia kata korban untuk dia, sekok untuk Nabi, pak mentua dia dan sepupu dia. Bila dia buat lagu tu, orang lain tak pernah buat. Bila dia buat, sahabat tanya dia, wahai Ali, boleh ke buat lagu tu? Nabi dah wafat dah, Nabi dah tak ada dah, kamu buat sembelihan untuk Nabi, boleh ke buat sembelihan untuk orang yang dah mati? Pahala sampai ke? Itu maksud dia. Sayyidina Ali jawab balik apa dia? Dia kata amarani bih. Dia kata Nabi yang suruh aku buat ni. Nabi suruh takkan tak boleh. Nabi yang suruh aku buat. Tak cukup dengan tu, dia kata pula fala ad'uhu abada. Sampai bila-bila aku tetap akan buat benda ni, aku tak akan berhenti buat benda ni. Pasal Nabi suruh aku, dia kata. Cuba tengok. Maka kata Imam At-Tirmizi, bermula ini hadis gharib dan setengahnya telah meluluskan oleh setengah ahlul ilmi akan buat korban bagi si mati, dan tiada memikirkan oleh setengah ulama bahawasanya membuat korban bagi si mati. Dan kata Abdullah bin Al-Mubarak bahawasanya yang lebih suka kepada aku bahawa bersedekah bagi si mati dan tiada korban. Dan jika dibuatkan korban, maka jangan makan ia daripadanya suatu, bahkan sedekah dengannya semuanya. Benda ni khilaf ulama tak selesai. Khilaf ulama maknanya tak selesai. Sampai bila-bila ada orang kata boleh buat, pahala sampai. Sebahagian kata tak boleh buat, kalau buat pun pahala tak sampai. Ini khilaf. Sama lah macam kita hari ni duk buat ni, kita baca Fatihah hadiah dekat orang ni mati. Kita baca Qul Huwallah hadiah kat orang ni mati. Macam tu kan. Sebahagian kata tak sampai. Pasal apa dia kata tak sampai pahala? Dia kata pasal tak ada sabit daripada hadis kata Nabi buat. Dia kata lagu tu, maka dengan kerana tu tak dijanjikan oleh Allah, tak dijanji oleh Nabi, maka benda ni tak sampai, dia kata. Sebahagian lagi pula dia kata kalau kita ikhlas, ingat memang kita nak hadiah benda tu, kalau bacaan kita ada pahala, kita nak supaya pahala tu Allah sampaikan kepada orang ni, ikhlas kita nak sampaikan kat dia, takkan tak boleh, dia kata. Jadi benda ni kalau tengkak sampai bila tak habis. Ini yang dikatakan khilaf di kalangan ulama. Begitu. Baik, bab ma jaa ma yustahabbu min al-adahi. Itu bab yang datang pada menyatakan daripada segala korban. Ketahuilah saudaraku, telah disebutkan pada masalah tadi setengah daripada yang disunatkan daripada segala korban. Dan ini datang pula hadis setengah daripada barang yang disunatkan lagi, iaitu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri. Kata dia telah menyembelih korban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor kibas yang bertanduk, lagi jantan, gagah, segak dan segak. Itu dia. Nabi pilih kibas untuk nak buat korban ni. Nabi pilih kibas yang bertanduk, Nabi pilih kibas jantan, Nabi pilih kibas yang nampak segak, sehat dan segak. Nabi pilih hak elok, maksudnya memakan pada hitam, yakni lehernya bergelongan hitam. Itu dia. Kibas yang Nabi pilih ni, tengkuk ni color hitam berkilat, nampak sehat. Dan berjalan pada hitam, yakni kakinya bergelung warna hitam. Kaki pun nampak macam balut hitam, bulu hitam dekat ujung kaki tu.
Wa yanzuru fi sawad, yakni memandang ia pada hitam, yakni sekeliling biji mata dia warna hitam. Ini bukan pasal ada siapa tumbuk mata habis jadi hitam dah. Mata dia keliling tu ada hitam. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Maksud dia Nabi SAW, dia pilih kambing yang nampak hebat untuk nak buat korban pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Kemudian dia kata ma la yajuz minal adhiyah. Ini pun dia nak bagi tahu binatang-binatang yang tak harus dibuat korban. Tonton tengok hadis dia saja. Kita baca hadis dia saja. Anil Bara' bin Azib rafa'ahu qala la yudhha bil arja bayin dhal'uha wala bil awra bayin awruha. Maksudnya daripada Al Bara' bin Azib, kata dia, sabda Nabi SAW, tidak dikorbankan dengan bil arja, dengan kambing yang capik. Itu maksud dia. Nabi kata jangan buat korban kambing capik. Bayin dhal'uha, yang nyata akan capiknya itu. Nampak sangat capik, jalan terobah lagu tu. Teruk sangat. Wala bil arwa bayin auruha. Dan jangan dikorbankan kambing yang aurak, yang rabun. Aurak ni bukan buta, kambing rabun. Biji mata pun nampak naik selaput, kambing tu pun mata pun nampak tak sihat. Jalan, bukan motor langgang dia langgang motor. Macam ni punya kambing, Nabi kata tak sadu buat korban. Tak elok. Wala bil maridah bayin marduha, dan jangan dikorbankan kambing yang sakit, yang jelas sakit dia. Nampak sangat sakit. Bukan batuk biasa, batuk kering. Kiu bunyi. Sakit. Wala bil ajfa allati tunqi, dan janganlah dikorbankan kambing al-ajfa yang kurus kering. Yang kering, otak tulangnya dia kata nampak teruk lah, kering macam terkorak dia berjalan. Yang tu kita pergi tangkap buat korban. Tak boleh lah. Pasal apa? Kita macam tak ada hormat dekat Tuhan. Dia pilih kambing macam tu nak buat korban. Kemudian bawah tu, tuan-tuan tengok muka surat 14 bawah. Bab ma yukrahu minal adahi. Serupa jugalah. Apa yang ditegah daripada korban. Dia nak cerita benda yang sama juga. Maksudnya kambing-kambing yang cacat. Tengok muka surat sebelah, muka surat 15. Bab ma jaa fil jaz'i min ad-dha'ni fil adahi. Bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan yang muda daripada kibas, daripada segala korban. Boleh tak boleh kita buat korban binatang yang umur masih terlampau muda. Tentang buka muka surat sebelah, muka surat 16. Kita baca hadis dia saja. Kita baca hadis an Abi Kibash radhiyallahu anhu qala. Dia ni sampai dipanggil Abi Kibash pasal dia duk kerja belak kambing, jual kambing. Maka orang panggil dekat dia Abu Kibash. Bapa Kibash. Dia meriwayat hadis ni. An Abi Kibash radhiyallahu anhu qala jalabtu ghanaman juz'anan ila al-Madinah fakasadat alayya falaqitu Aba Hurairah fasa'altu faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ni'ma aw ni'matil udhiyatu al-jaz'u min ad-dha'ni qala fantahabatin nas. Maksudnya daripada Abi Kibash radhiyallahu anhu, kata dia jalabtu ghanaman juz'anan ila al-Madinah fakasadat alayya. Aku telah bawa kambing ataupun kibash yang muda-muda. Kibash ni umur kibash yang boleh buat korban ialah 1 tahun lebih. Itu kibash. Kalau kambing 2 tahun nak masuk 3 tahun baru boleh buat korban. Kalau lembu 2 tahun nak masuk 3 tahun baru boleh buat korban. Kalau unta 4 tahun nak masuk 5 tahun baru boleh buat korban. Itu umur yang dibenarkan buat korban. Mudah pada tu tak boleh. Dia ni Abi Kibash ni, dia bawa kambing dia duk bela dengan tujuan nak jual kepada orang menjelang raya haji ni.
Dia bawa sekumpulan kambing-kambing ataupun kibas yang muda-muda ke Madinah. Fakasadat alayya, tiba-tiba tak laku kambing dia. Dah sampai di Madinah, orang duk tengok, apa dia ni nak jual kambing muda sangat, tak cukup umur untuk nak buat korban. Maka tak ada siapa beli kibas ataupun kambing dia ni. Falaqitu Abu Hurairah fasa'altu. Maka dia apa heran ni, pasal apa orang pakat boikot kambing dia, pakat semua tak mau mai beli kambing dia. Maka dia pergi cari Abu Hurairah. Abu Hurairah ni tempat rujuk lah, sebab dia salah seorang daripada sahabat Nabi, Ahlus Suffah, yang habis masa dengan duk ikut Nabi, duk belajar dekat Nabi. Bila Nabi dah wafat, dia tempat rujukkan orang. Maka Abu Kibash pergi jumpa Abu Hurairah. Dia tanya Abu Hurairah. Faqala, maka kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ni'ma atau ni'matil udhiyah al-jaza'u min ad-dha'ni. Kata dia, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik korban ialah kibas yang muda, yang paling muda daripada kibas. Maksudnya sebaik-baik korban itu ialah kibas yang muda. Abu Hurairah kata lagu tu. Bila Abu Hurairah kata lagu tu, qala fantahabatin nas, maka orang pun pakat serbu pergi berebut nak beli kibas dia. Tuan-tuan nampak? Tu zaman tu. Nabi dah tak ada. Maka sahabat-sahabat dan juga orang yang tak dan jumpa Nabi nak tanya siapa lagi. Yang ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi pula siapa? Bukan semua. Orang yang rapat dengan Nabi. Abu Hurairah, orang yang paling banyak riwayat hadis Nabi. Sudah tentu dia salah seorang yang boleh dibuat tempat rujuk bertanya. Bila mereka pergi jumpa Abu Hurairah, tanya, ya Abu Hurairah ni apa cerita ni? Kibas muda ni boleh tak boleh kita buat korban? Abu Hurairah jawab macam tu. Dia kata, ni'mal udhiyah al-jaza'u min ad-dha'ni. Dia kata, Nabi kata, kibas muda itu paling baik untuk buat korban. Bila dengar Abu Hurairah kata lagu tu, pakat serbu pergi berebut pakat beli kibas daripada Abu Kibas. Macam tu. Nampak? Itu dia ceritanya. Jadi, umur kibas ini 1 tahun sudah boleh dibuat korban. Tentu buka muka surat sebelah. Pukul 9 lebih dah kita nak berterakhir. Kan? Buat korban, baca lepas raya korban tak siap. Gitu. Muka surat 18, tengok tajuk bab ma jaa fil ishtirak fil udhiyah. Bab yang datang pada menyatakan hadis membicarakan kongsi pada korban. Baik. Ketahuilah saudaraku, berkongsi pada korban ada 2 macam. Yang ni kita tak tahu tuan-tuan. Kita duk faham bila kata kongsi, 1 lembu 7 orang kongsi lah. Cuba tengok, dia kata kongsi ni ada 2 macam. Pertama, kongsi pahala. 1. Yang kedua, kongsi harga binatang yang nak dikorbankan. 2. Dia ada 2. 1, kongsi harga. Nak beli seekor lembu, kongsi 7 orang. Kalau 2,000 bahagi 7, 1 panggu berapa? Itu kongsi harga. 1 lagi, dia kata kongsi pahala. Hak ni sekali kita tengok apa maksud dia. Masalah, dia kata kongsi harga binatang yang dikorban itu harus daripada 2 orang sampai 7 orang pada unta dan lembu. Nak kongsi 2 orang ataupun paling banyak 7 orang boleh. Tak ada masalah. Adapun pada kambing dan biri-biri, tiada boleh kongsi harga sama sekali dengan ittifaq ulama. Sepakat ulama mengatakan kambing tak boleh kongsi. Dari segi harga, tak boleh kongsi. Nak beli kambing seekor, kongsi 7 orang. Tak boleh. Kambing seorang aja boleh beli. Lembu 7 orang boleh beli. Kongsi harga boleh. Dan kata setengah ulama, harus kongsi unta 10 orang. Ada sebahagian pendapat kata unta boleh 10 orang. Dan lembu 7 orang. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, adalah kami sama dengan Nabi dalam satu musafir.
Maka datang waktu raya haji, raya korban. Maka berkongsi kami pada menyembelih korban lembu 7 orang. Dan bersekutu, yakni berkongsi kami pada sembelih unta 10 orang. Tiada kami ditegah oleh Nabi SAW. Dan kata At-Tirmizi, hadis ini hasan gharib. Maka zahir hadis di atas, boleh satu unta kongsi harga 10 orang. Dan lembu boleh kongsi harga 7 orang. Itu nas dia, itu hadis dia. Satu lagi hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Jabir radhiyallahu anhu qala, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Sama juga hadis tu, dia beritahu bahawa kongsi untuk nak sembelih lembu 7 orang berkongsi harga. Itu nas dia. Tonton tengok bawah. Bawah sekali muka surat 19. Menggemukkan binatang yang hendak dibuat korban itu sunat. Menggemukkan binatang yang kita nak buat korban sunat, dia kata. Kita beli 3 bulan lepas. Lembu tu beli 3 bulan lepas, memang ingat nak buat korban ni, raya haji ni. Dalam tempoh 3 bulan ni kita bagi makan, bagi badan dia naik. Boleh tak boleh buat macam tu? Begitu juga membaguskan dia. Dan telah bersalah-salahan ulama pada sunat menggemukkan itu. Maka mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i dan jumhur ulama kata sunat. Kita beli lembu kurus, kita belah dia, bagi makan dia cukup-cukup sampai dia gemuk. Masa hari nak buat korban, dia dah jadi badan gemuk. Sunat, kata mazhab Syafi'i. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abi Umamah, katanya adalah kami menggemukkan korban. Dan adalah sekalian orang Islam menggemukkannya. Sabit daripada hadis sahih riwayat Al-Bukhari, memang sahabat ada ambil lembu bagi gemuk dulu sebelum buat korban. Dan telah menghikayatkan oleh Al-Qadhi Iyad daripada setengah ashab Malik akan makruh yang demikian itu. Tonton tengok bawah tu, bab fit dhahiyah bi'adba al-qarni wal sama. Dia nak cerita kata tanduk patah, telinga rabit. Tak payah baca. Tengok muka surat 21. Bab ma jaa anna syatal wahidah tujzi an ahli al-bait. Ini kita baca. Bab yang datang pada bahawasanya seekor biri-biri memada daripada isi rumah. Ini pula. Korban kambing biri-biri seekor aja, tapi satu isi rumah dapat pahala. Macam mana cerita? Ketahuilah saudaraku, telah aku sebutkan, boleh satu orang itu kongsi harga dan berkongsi pahala. Maka kongsi harga tu boleh lebih daripada berdua sampai 7 orang pada unta dan lembu. Adapun pada biri-biri, iaitu menunggal jua. Pada kambing sekong aja, tak boleh kongsi nak beli kambing. Dan berkongsi pahala itu boleh pada seekor biri-biri beberapa orang sekalipun. Kita sembelih kambing seekor, kita ingat pahala untuk seluruh isi rumah kita, boleh. Kita masuk satu panggu korban, kita niat kata pahala ni bagi dekat isteri, dekat anak-anak semua, boleh, dia kata. Kerana Nabi SAW ada memperbuat yang demikian itu. Ini bukan pendapat ulama, ni Nabi ada buat. Iaitu pada waktu Nabi menyembelih, maka kata Nabi SAW, ya Tuhanku, inilah kambing korban daripada orang yang tiada berkorban daripada umat aku. Nabi sembelih kambing seekor, Nabi kata pahala ni untuk semua umat aku yang tak buat korban tahun ni. Nabi kata lagu tu. Masalah berkongsi pahala itu harus seperti barang yang di atas tadi, ini kenyataannya. Maka bolehlah satu orang korban daripada dirinya dan daripada keluarganya dan segala orang yang disukai sertanya daripada pahala. Boleh. Kita buat korban satu panggu aja, tapi kita kata kalaulah amalan yang kita buat ni ikhlas dan ada pahala di sisi Tuhan, maka pahala ni minta Tuhan bagi kepada semua isi keluarga kita. Semua isi rumah kita diberi pahala oleh Allah. Boleh. Pasal Nabi pun ada buat macam tu. Begitu. Demikianlah pada mazhab kita Syafi'i dan mazhab jumhur. Dan memakruh akan dia oleh As-Sawri dan Abu Hanifah dan ashab. Dan dalil atas harus berkongsi itu
ialah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi dengan kata dia an Atha bin Yasar yaqul sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Atha bin Yasar, kata dia telah aku tanya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama sahabat itu Abu Ayyub Al-Ansari, betapa ada segala korban zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atha tanya Abu Ayyub, dia kata zaman Nabi buat korban macam mana? Dia tanya. Faqala kana ar-rajul yudhi bisyah anhu wa an ahli baiti. Maka jawab Abu Ayyub Al-Ansari, adalah satu orang laki-laki korban ia dengan seekor kibas daripada dirinya dan daripada keluarganya pada pahala. Abu Ayyub kata zaman Nabi berlaku benda ni. Satu orang sembelih seekor kambing, tapi dia kata pahala bagi dekat seluruh ahli keluarga. Fayakuluna wa yut'imuna hatta tabaha an-nasu fasarat kama tura. Maka makanlah mereka itu bagi dirinya dan memberi makan mereka itu akan orang yang lain sehingga bermegah-megah orang, maka jadilah sebagai yang dilihat. Benda tu tak jadi salah, Nabi tak larang benda tu. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Begitu. Tuan-tuan tengok sebelah. Bab ad-dalil ala anna al-udhiyah sunnah. Ini saya baca dah. Dalil yang kata buat korban itu sunat. Yang tu kita semua dah tahu. Muka surat sebelah. Bab ma ja'a fi dhabhi ba'da salah. Dia kata iaitu bab pada menyatakan sembelih korban itu selepas sembahyang raya. Yang ni pun kita dah tahu, tak payah baca. Tuan-tuan tengok muka surat sebelah lagi. Semua cerita yang sama. Muka surat 28. Bab ma jaa fi karahiyati akli al-udhiyah fawqa 3 ayyam. Ni kena baca. Kita baca hadis dia saja. An Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulu ahadukum min lahmi udhiyatihi fawqa 3 ayyam. Daripada Ibnu Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan makan seseorang kamu daripada daging korban lebih daripada 3 hari. Betul ke? Bila kita buat korban, kita buat sembelih korban, daging tu tak boleh simpan dalam peti air lebih daripada 3 hari. Kalau lebih, jadi tak boleh. Pasal hadis ni kata tak boleh. Betul ke macam tu? Tuan-tuan tengok muka surat sebelah, muka surat 29. Dia kata pula bab ma jaa fi rukhsah fi akliha ba'da 3. Bab yang datang pada menyatakan hadis Nabi mengharuskan makan korban lebih daripada 3 hari. Boleh pula. Tadi hadis tadi dia kata tak boleh. Jangan makan daging korban, jangan simpan daging korban lebih daripada 3 hari. Mai pula dia kata satu lagi hadis Nabi kata boleh pula. Cuba kita baca hadis yang kata boleh. An Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an luhumil adahi fawqa 3 liyattasi'a dhut tawli ala man la qawla lahu fakulu ma badalakum wa at'imu wa addahiru. Tu pula. Tonton buka muka surat sebelah, baca hadis yang lebih mudah, yang juga menerangkan benda yang sama. Dia kata an Abis bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala qultu li ummil mu'minin akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an luhumil adahi. Daripada Abis bin Rabi'ah, kata dia, berkata aku bagi ummil mu'minin, sudahkah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah daripada daging-daging korban, maksudnya lebih daripada 3 hari? Satu orang pergi tanya isteri Nabi. Dia kata, betul kan Nabi tak bagi makan daging korban, tak bagi simpan daging korban lebih daripada 3 hari? Betul ke? Qalat la walakin qalla man kana yudhi minan nas fa'ahabba an yut'ima man lam yakun yudhi. Katanya, maka tiada Nabi sallallahu alaihi wasallam tegah yang demikian itu. Dia kata dah. Dulu aja Nabi tak bagi simpan daging korban lebih daripada 3 hari. Dulu aja. Lepas daripada tu Nabi kata tak apa pula. Boleh kalau nak simpan lebih daripada 3 hari.
Dan tetapinya ada juga pada mulanya, dulu aja Nabi larang. Sebabnya pada masa itu sedikit orang ada ia berkorban daripada manusia. Maka Nabi suka bahawa memberi ia, bahawa makan dagingnya akan orang yang tidak berkorban. Zaman tu orang Islam sikit, orang kaya Islam lagi sikit. Maka orang yang buat korban ni sikit aja. Kalau dia buat korban, lepas tu dia duk simpan daging tu kat dia, maka dia boleh makan sampai seminggu daging tu. Orang miskin duk telah elok, tak boleh nak makan. Pasal apa? Pasal orang kaya boleh simpan sampai lebih daripada 3 hari. Maka masa tu Nabi kata daging korban tak boleh simpan lebih daripada 3 hari. Sembelih bagi kat semua orang, bagi habis buang. Tapi dia kata maka diharamkannya taruh lebih daripada 3 hari. Maka kemudian daripada telah banyak orang Islam yang berkorban dan daging pun sudah mewah, maka dibenarkan taruh lebih daripada 3 hari dan boleh simpan dia. Bila orang Islam dah ramai, orang kaya Islam pun dah makin ramai, maka orang yang buat korban pun ramai. Daging dah ada banyak, mewah dah. Sekira-kira kalau nak perhabis bagi, tak habis daging tu sampai tak boleh nak buat apa, maka sampai kena simpan, taruh untuk nak makan banyak hari. Maka pada ketika itu boleh untuk nak simpan daging tu lebih daripada 3 hari. Macam kita lah ni, buat sembelih korban daging tu nak pergi bagi kat siapa, aku tak tahu. Pergi tanya, dia kata dia buat juga. Kita tengok rumah nampak macam orang susah. Pergi doa Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia keluar main. Kita kata ni nak bagi daging korban ni. Allah, dia kata saya pun buat lembu sekong. Kita buat satu panggu, dia buat sekong lembu. Kita pun minta maaf, kena motor pergi kelai. Pergi rumah kawan ni pula, pep, Assalamualaikum, dia keluar main. Dia kata awak kata ni nak bagi daging korban. Allah, dia kata saya pun orang bagi sampai tak celui dia air. Dia kata lagu tu. Maknanya daging dah terlampau mewah. Bila dah terlampau mewah, nak berhabis juga dalam masa sebelum 3 hari ni, pakat kena darah tinggi habis. Jadi boleh simpan. Boleh simpan, boleh makan sampai berapa hari pun. Itu contoh kecil. Contoh yang lebih besar di Mekah. Di Mekah tu, sembelih tu nak habis sebelum 3 hari, memang tak boleh habis lah. Sehingga kan di Mekah lah ni, hak duk sembelih tu, mereka masuk dalam tin, masuk dalam kotak, ekspor pergi pula ke negeri-negeri yang orang Islam miskin susah. Nak proses, nak bubuh dalam tin, nak apa tu, lebih pada 3 hari, lebih pada 3 minggu lah, lebih pada sebulan. Kalau sekiranya larangan simpan lebih pada 3 hari ni masih berkuat kuasa, habis sangkut semua. Maka kerana itu, maka Nabi SAW memansuhkan larangan simpan lebih 3 hari itu, dan Nabi mai dengan hadis yang baru, kata boleh simpan lebih daripada 3 hari. Pasal orang Islam dah semakin ramai hari ini. Begitu. Sambung hadis itu dia kata walaqad kunna narfa'ul qura fa na'kuluhu ba'da 10 ayyam. Dan sesungguhnya adalah kami angkatkan kaki kambing berebuih kemudian daripada sudah diharuskan dia. Isteri Nabi kata, bila dah Nabi kata boleh simpan lebih pada 3 hari, kami pun ambil daging-daging ni semua, kaki-kaki kambing semua, rebuih dulu untuk nak taruh lama. Masa tu peti ais tak ada. Rebuih dulu. Rebuih, kami boleh makan lama benda tu. Maka kami makan akan dia kemudian daripada 10 hari raya haji. Begitu. Maka itulah dalil yang terang-terang menunjukkan harus makan daging korban dan ditaruh dia lebih daripada 3 hari raya haji. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih, dan sesungguhnya diriwayatkan daripadanya akan ini hadis beberapa wajah yang lain lagi. Wallahu a'lam. Lepas ni dia masuk bab ma jaa fil aqiqah. Kita tengok bab akikah pula lepas ni. Kita nak tengok bab akikah ni sangat menarik. Tadi tengah hari ada seorang telefon ni, bila dekat nak raya haji dia duk telefon tanya pasal bab sembelih ni sajalah. Tengah hari tadi ada satu orang tanya. Dia kata, Ustaz, dia kata saya ada anak laki-laki. Masa beranak dulu saya dah buat dah akikah dekat dia, tapi sekong kambing saja. Jadi saya pun tak tahu apa lah, saya kira saya buat akikah lah. Baru ni ada orang abang pula. Anak laki-laki kena buat 2 ekor. Dia kata begitu. Jadi saya hari tu buat ekor.
Jadi nak tanya Ustaz, satu, betul ke anak laki-laki kena buat 2 ekor? Yang kedua, kalau betul, saya dah buat sekong, saya nak buat pula lah ni sekong, boleh tak boleh? Tuan-tuan tengok berapa punya canggih soalan dia. Kita kata gini, asal-asal dalam Islam, kita kata anak laki-laki sunat akikah 2 ekor kambing. Asal-asalnya sunat macam tu. Yang ni bagi orang yang mampu. Bagi orang yang tak mampu, memadai buat sekor. Sebab Nabi sendiri, Nabi kata lizakari, Nabi kata bagi anak laki-laki 2 ekor kibas, bagi anak perempuan 1 ekor kibas. Nabi kata lagu tu. Tapi Nabi sendiri buat akikah kepada cucu dia Saidina Hasan sekong aja, kepada cucu dia Saidina Husain sekong saja. Maknanya ialah buat 2 ekor sunat. Kalau buat sekong atas alasan tak mampu ataupun saja kita nak buat sekong, sunat juga, tapi pahala tidak sebesar orang yang buat 2 ekor. Satu. Yang kedua, kita dah buat sekong dulu bukan kerana tak mampu, kerana tak tahu. Lah ni kita nak buat lagi sekong, boleh tak boleh? Jawab dia boleh. Tak ada masalah apa. Bahkan kita kata akikah ni, kita dah tua berjanggut dah, baru tahu kata pak kita tak akikah kita dulu, kita nak buat akikah untuk diri kita, boleh juga. Dia kata yang ni baru lagi, ni tak pernah dengar, dia kata. Jadi ustaz kata berjanggut tadi itu kambing berjanggut ke, ataupun dia kata orang anak akikah diri sendiri tu dah berjanggut, dia kata. Orang asam juga dia ni, kita kata. Kita kata orang tu sendirilah, dia pun dah berjanggut dah, baru tahu kata dia belum diakikahkan. Okey, faham. Ada juga orang kan, contoh benda ni macam-macam. Jadi tajuk yang akan datang insya-Allah, tajuk dia bab ma jaa fil aqiqah, tentang akikah. Dia akan mai semua daripada mula nak akikah, bila hari yang keberapa nak akikah, pada majlis akikah tu apa lagi yang disuruh kita buat oleh agama, macam mana cara nak buat, semua akan dicerita kepada kita di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca nanti insya-Allah. Kemudian dia akan ada pula satu tajuk, kita nanti baca kemudian insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.